A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk menyambung kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Maksud Mukasyafatul Qulub ini adalah penenang jiwa. Insya-Allah dalam buku ini, dalam kitab ini banyak sekali cerita-cerita, berita-berita baik, khabar gembira untuk kita, untuk tenangkan jiwa kita sebelum menuju kepada darul akhirah, sebelum menuju kepada hari akhirat. Jadi kita dah selesai dah bab 1 dan bab 2. Malam ni sambung bab 3, sabar dan sakit. Tajuk dia, sabar dan sakit. Jadi bila sebut tentang sabar, memang dia tidaklah semudah untuk kita mengucapkannya. Ayat-ayat orang pun selalu cakap, kau tak kono, kau tak tahu, kan? Jadi dan kau senanglah cakap sabar, kau tak tahu apa anda rasa. Itu ayat ayat manusia, kan? Jadi bila tang orang lain dah kita suruh dia sabar, tapi kono kat diri sendiri kau tak faham, kan? Jadi begitu juga dengan sakit. Jadi bila cerita bab sabar dan sakit ini, kan, apakah yang nak dikongsikan? Inilah yang telah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Barang siapa ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmatnya dan masuk ke syurganya, hendaklah dia menahan nafsu daripada segala keinginan dunia, di samping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar mempunyai banyak macam. Sabar melaksanakan perintah, yakni taat, sabar meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar ketika mendapat bencana. Makna ada 3 jenis sabar. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, untuk taat perintah Allah memerlukan kepada kesabaran. Kalau tak sabar mungkin tak buat, kan? Bukan senang. Nak semayang bukan orang kata kalau betul lah semayang itu mudah, kan? Kalau tak ada kesabaran, tentu-tentu orang tu tak buat. Contohlah, kan, baru-baru ni diuji pula, kan, jemaah dekat sini. Jemaah kat sini meninggal dunia, Allah pilih dia paling baik sekali perbuatannya dalam perjalanan. Kita belajar bab 1, takut kepada Allah. Salah satunya apa? Jaga langkah kaki. Ingat tak? Kita ada 7 perkara. Jaga apa? Jaga lisan, jaga mata, jaga hati, jaga perut, jaga langkah kaki, jaga tangan, jaga ketaatan pada perintah Allah dan Rasul. Yang kelima tu tadi, jaga langkah kaki kita, perjalanan kita. Bayang semulia-mulia manusia pilih, patutnya berobot lagi subuh, ni lagi tak nak datang. Tu bayangan tu, kan pelik. Bayangan, saya difahamkan dia meninggal dunia dengan tahap kek tangan ni ada genggam duit RM2 nak sedekah kek surau. Allahu Akbar. Cuba fikir, semua Allah Ta'ala pilih dah tu perjalanan. Dia meninggal waktu pisau. Sampai sekarang cerita, tadi saya buat dengan rumah saya pun cakap, oh bang, ya bang, dengar cerita itu. Dia pagi subuh dengan telokong, dengan apa, bayangan. Nak pula dia ambil wuduk kat rumah. Fikirlah, kan, macam mana. Jadi makna tu antaranya. Jadi makna kata bukan sabar, bukan kata kalau orang tak sabar memang tak buat. Macam sembahyang ni lah, sembahyang berjemaah, kan, sembahyang berjemaah. Dia kita tengok solat tu sendiri ada 3 jenis cahaya Allah Ta'ala bagi kat kita. 3 jenis cahaya. Satu, cahaya bintang yang bergemelapan. Kedua, cahaya bulan. Ketiga, cahaya matahari yang terang menerang. Agak-agak cahaya mana kita nak ambil? Kalau orang bercinta, dia pilih bulan dengan bintang, ya. Tapi bintang, apa beza cahaya bintang? Cahaya bintang kita ni, kalau kita tak tengok memang kita tak nampak. Kalau padang kita pandang kat jalan, gelap macam biasa, tengok, ada bintang lah malam ni, nampak ada bintang. Itulah level cahaya bintang ni, kan? Jadi macam mana orang yang semayang dapat cahaya bintang? Orang tu semayang, bila dengar azan Allahu Akbar, dia semayang tapi lambat, dapat cahaya bintang. Tapi kategori kedua, cahaya bulan yang mengambang. Maksud dia jalan waktu malam yang gelap, apalah torang dah malam ni, lampu jalan tak ada, tengok ulah bulan dengan sana, cahaya bulan lagi torang pada bintang. Macam mana nak dapat? Allahu Akbar, dengar azan, jom tarik pergi semayang.
tu dapat cahaya bulan. Tapi yang paling terang sekali cahaya matahari. Macam mana cara? Ni yang duduk sekarang ni. Sebab dia menunggu waktu isyak, dia dengar ceramah tu. Makna dia dah ready dah nak isyak, makna itu cahaya paling terang Allah bagi kat dia akhirat esok. Itulah maksud dia. Faham ke tak faham ni? Mengangur lah, faham kan? Mengangguk lah sikit pun saya tahu faham. Kan? Jadi makna kata itulah dia. Kono taat, sabar, taat. Kalau kita tengok orang pergi Mekah, kalau tak sabar habis. Kan? Kalau orang puasa tak sabar breakfast. Kan? Pukul 10 dah makan dah, tak sabar dah. Nak pula kita puasa. Ingat baru-baru ni puasa Arafah kan? Kita puasa Arafah, kita puasa. Siapa yang masuk korban pula boleh bantai puasa daripada 1 Zulhijjah sampai hari langsung korban tu baru dia buka puasa kan? Hari tu paling susah nak puasa sebab orang keliling kan ramai yang tak puasa. Susah. Kan? Alah, hai buka lah puasa sunat dia kot. Seorang tu pula kan? Jadi itu semua tu. Dia ada wakil-wakil setan ni walaupun setan tak ada. Kan? Dia yang membisik. Tak payah dah. Tak payah nak puasa-puasa nak. Dia nak masak, nak makan lah. Kan? Itu ada yang mengasut itu kan. Jadi makna kata kan hanya orang yang sabar tak apalah. Kau bagilah kat aku malangkan buka kan aku makan dapat kau pahala. Nampak tak? Cara tu kan orang yang sabar. Jadi itu dia, bukan senang kan? Bukan senang. Tu sebabnya bila cerita tentang taat ni, itulah dia. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan. Bukan senang, bukan senang. Orang tengah mengumpet, kita tagu, kita pula kena tagu balik. Kan? Dia dengar-dengar kan orang surau tu macam ni. Kita pun cakap, kau ni tak baik lah cakap. Kau macam lah baik sangat dah kita pula kena. Kan? Wah, kita cakap sebab aku bukan baik sangat lah aku nak ajak kau jangan kita buat benda-benda dosa ni. Maknanya itu cabaran dia. Itu cabaran dia. Kan? Macam ni lah. Kita buat program malam ni kan. Tak payah buat dah. Buat apa? Kan? Relax dulu. Belum godol lagi PKP ni. Ada lah macam-macam lah alasan kan. Tapi hakikat kat tompek lain dah lama meriah dah. Dah meriah balik dah sebab buat. Kan? Sampaikan saya ceramah kat Melaka dengan Johor. Dia orang tak berani naik banner. Sebab dia takut bila naik banner ramai nak datang nanti kan SOP lagi payah nak jaga tu kan. Jadi fahamlah tu. Kan? Dia buat pangkah besar-besar. Di Klenset dia cabut pangkah tu. Kan dia dah ramai tu kan. Tapi itu dia. Semayang jemaah datang. Dah ada peluang datang. Hari tu mana ada orang yang rindu mana nak semayang jemaah itu. Heboh mana rindu kat surau Mukarrabin. Apa berak sampai kesudah tak datang. Nah betul. Cuba tengok ke dalam Facebook tu. Rindu rumah Allah. Sampai bilakah penantian ini akan berakhir? Amboi kan main ni. Sekali dia buka surau dia tak nampak muka. Yang best hari tu cuba tengok. Negeri Sembilan nak mohon semayang Jumaat kena apply online. Dapat lulus, zap dia keluar dalam Facebook. Alhamdulillah dapat pergi masjid minggu ni. Tak datang. Dosa tak? Berdosa. Ambil hak orang yang nak pergi tak boleh pergi. Jadi sekarang ni kebanyakan dah walk in ni dah pergi. Kalau boleh pergilah. Kan tunggu tak payah pakai online dah. Sebab setiap bukan hanya di Negeri Sembilan. Di Johor, Melaka saya tanya pun mana di Johor yang apply online juga. Setiap masjid tak kurang 100 lebih yang tak datang yang dah lulus tu. Nak cakap jadi untuk apa? Sebenarnya hanya nak tunjuk jadi champion, tunjukkan dia lulus dapat pergi. Tapi sebenarnya dia tak pergi pun. Yang ni benda-benda yang kita kena tengok. Meninggalkan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau tengok bab larangan ada benda yang kita tengok yang Nabi suruh kita buat. Yang Nabi larang jangan buat. Bab semayang jemaah. Macam manalah cakap semayang kat rumah lagi besar pahala, jangan memenai. Kan? Untuk orang perempuan mungkin. Perempuan semayang dia paling baik sekali kat rumah. Dia tak wajib kena datang. Tapi orang lelaki dituntut pergi. Sebab apa? Nabi sebut. Nabi pernah satu ketika, Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata. Kalau ikut hati aku, cita-cita Nabi, kalau boleh aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Macam tu sekali Nabi. Cuma Nabi tak buat. Nabi bercita-cita je. Kalau Nabi buat kan jadi sunnah pula. Kerana tak ada kerja lain imam pergi bakar rumah orang pula yang tak datang senyap kan. Dah imam dapat sampai dah rumah imam pula orang bakar kan tu. Nah, makna kata tapi Nabi memberi penekanan. Adalah yang bagi hujah sebab apa? Alah pergi surau tu hanya untuk rapatkan silaturahim ya. Memang pun. Datang surau, semayang jemaah, silaturahim pun jaga. Dua dapat. Apa yang kau kerja satu ya? Kan? Jadi makna kena datang. Kan? Boleh datang. Marin heboh nak dah dapat surau lawa. Aircon pun dah ada.
Kapet taba sujud tabanam muka, apa lagi nak? Kan? Apa lagi nak? Datanglah. Kan? Iya, cerita tinggalkan larangan-larangan Allah. Apa Allah tak suka tu jangan buat. Kan? Kita agama sebut kita hamba Allah, tapi agama baik benda yang Allah tak suka. Dan begitu juga yang ketiga, bersabar ketika mendapat bencana, ujian dan dugaan. Bila sebut tentang ujian dan dugaan, itu yang paling susah. Kita tengok ya. Tiap-tiap darjat ya. Kita tengok. Dan sabar ketika barang siapa bersabar kerana taat, maka pada hari kiamat Allah akan memberikannya 300 darjat di syurga. Sabar untuk taat pada Allah 300 darjat di syurga. Tiap-tiap darjat itu berjarak antara langit dan bumi. Bayangkan tu betapa besar darjat Allah bagi untuk orang yang taat pada perintah Allah. Dan barang siapa sabar meninggalkan larangan Allah, maka pada hari akhirat Allah memberikannya 600 darjat. Meninggalkan larangan Allah. Al-muhajir hajar manahallahu anhu. Allah Ta'ala Nabi sebut. Hijrah itu yang baru dimalah hijrah kan, termasuklah meninggalkan larangan Allah, itu juga dikira sebagai hijrah. Berubah gitu. Dan tiap darjat antara langit adalah antara langit dan ke bumi yang ketujuh. Adapun orang yang sabar atas bencana dan musibah, maka pada hari akhirat Allah akan memberikannya 700 darjat di syurga. Bayangkan 700 darjat di syurga. Punya besar darjat untuk orang yang diuji dengan musibah dan bencana. Tapi bukan senang. Kena uji sakit gaut ya. Mijak sakit, jangan main-main. Dia punya bangih itu kan, orang keliling, kalau tak sabar. Demam bangih. Hidung tersumbek sebelah, orang sebelah jadi mansur kena marah. Hei, payah tidurlah. Bini sebelah, awak ni marah siapa? Dah kena marah lah bini. Hidung tersumbek ya. Kan? Kalau ikut ujian sakit ni, siapa paling tahu yang kita tahu? Nabi apa? Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub kan? Nabi Ayub ni Allah bagi segala kemewahan pada dia. Segala kesenangan, binatang ternakan, harta, tanah, semualah. Kaya raya Nabi Ayub ni. Sampai masa Allah Ta'ala bagi, tidak ada satu pun bahagian badannya yang tidak ditimpa penyakit kecuali hati dan lisannya saja. Makna semua badan ini semua ada penyakit kulit itu, sampaikan bernanah-nanah sampai keluar cecair-cecair yang busuk pada tubuh badannya. Ada pandangan kata dia diuji selama 3 tahun. Ada pandangan kata diuji selama 7 tahun. Ada pandangan menyatakan dia kena uji selama 18 tahun sakit macam tu. Bila dia kena sakit macam tu, orang semua pulaukan dia, orang semua halau dia, tak boleh duduk kat situ. Dia menyuruh duduk kat dalam satu gua. Seorang-seorang tinggalkan dia. Harta dia hilang, musnah, sekelip mata hilang semua. Sampai isteri dia cakap, wahai suamiku Ayub, kalau kau minta pada Allah, tentu Allah sembuhkan kau. Apa kata Nabi Ayub? Apa sangatlah sakit yang Allah bagi ke aku ni 3 tahun ke 7 tahun ke 18 tahun ke tadi. Nak banding dengan 70 tahun aku sehat walafiat kaya raya, dulu aku tak komplain pun, kenapa sekarang aku nak komplain? Macam tu Senyap Nabi ni. Cuma ringkas cerita sampaikan anak-anak pun tak nak roket dengan dia. Sampailah satu ketika, ringkas cerita tu, kisah Nabi Ayub tu panjang ni lah. Sampai satu ketika ada 2 orang saudaranya yang datang. Nabi Ayub terdengar dia cakap, kalaulah Allah tahu apa kebaikan Nabi Ayub, tentu dia tak bagi sakit macam tu. Terperanjat Nabi Ayub, seolah-olah macam dia mempertikaikan Allah. Jadi fitnah pula sakit Nabi Ayub ni, agak Ayub ni ada buat salah apa-apa, sampaikan dia diuji sakit macam tu. Maka dia nak jaga nama tu, maka dia taruh sujud dia pada Allah. Ya Allah, aku bersumpah takkan bangkit daripada sujud ni kalau kau tak sembuhkan sakit aku ni. Tu yang lepas tu dia sembuh. Ada pandangan kata, kalau Syekh As-Sabuni tu kata, dalam buku halaman muka surat 278, dia kata macam manakah dia diarah, diwahyukan oleh Allah Ta'ala, hontakkan kaki itu keluarlah air. Air itu gunakan untuk minum dan mandi, sembuhlah dia sakit. Kemudian Allah pulangkan balik, berikan balik kekayaan-kekayaan yang sebelum ni dihilang. Nak cerita macam tu tahap sabar kan. Tapi ayat kita biasalah, itu Nabi dan ni bukan Nabi tu ayat kan. Itu yang payah tu kan, sampai bila tak selesai kan. Sedangkan Nabi ni, kalau kita tengok Nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad SAW, akhlak dia baik sebab nak suruh kita ikut.
Dirawikan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, Allah telah berkata, barang siapa ditimpa bencana lalu dia mohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberikannya sebelum dia meminta. Dan barang siapa ditimpa bencana lalu dia meminta perlindungan daripada makhluk, pasti ku tutup semua pintu langit baginya. Nampak? Bila dia sakit, bila dia susah, manusia cari dulu, Allah Ta'ala tutup pintu langit ni. Tapi kalau dia ditimpa bencana, dia ingat Allah, boleh minta, Allah dah bagi. Tu dia. Tu yang domam tak sampai minta dengan Allah, tu tahu dapat yang sembuh tu kadang kan. Maka bagi orang yang berakal, wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa, tidak ragu atau mengadu kepada makhluk, maka dia akan selamat daripada siksaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya bencana yang paling pedih hanya menimpa para nabi dan para wali. Macam mana saya sharekan tadi, tengok berlaku PKP. Orang dulu lah, tak silap saya kan, ayah anda bonda sekalian tahulah, kalaulah adalah PKP dulu, tak ada orang maluh macam orang ini dah. Ada kopuk tu dia, kotak-kotak dia hantar-hantar tampi tu, padi tu. Pek boleh. Kau duduk ke rumah nak, pergi dia ke sungai, dia pek di ikan, bagi anak bini makan. Tak ada masalah dah. Orang sekarang tak ada kebantuan untuk kami. Tak ada keperuntukan kan sekarang. Ya, hakikat dia macam tulah. Berapa ramai yang mengelupur gitu. Itu yang keluar tu. Dia dah besok pagi 15,000, petang 20,000, malam 10,000. Job dia macam tu. Sehari 20-30,000 sehari. Sebulan dia beratus-ratus ribu. Sekali 3 bulannya job batal tu. Monong. Nak cakap apa? Tu sebabnya Allah kalau tarik sekali je. Macam mana lah cakap Allah tak bagi bala. Ramai nak satu dunia, ya Allah kau turunkanlah bala, ya Allah kau turunkanlah bala kat orang ni, Allah. Dapat semua. Ya. Janganlah orang yang tak berapa jantan, tak berapa perempuan. Jangan. Pergi ke tanah suci Mekah, pakai telokong depan Kaabah, siap cakap tak ada apa-apa pun. Dan siapa yang kau cabar? Kan? Macam mana nak cakap dia perempuan dengan tahap dekat KLIA kau pakai pakaian lelaki? Asal kau tak pakai perempuan daripada KLIA? Apa pasal? Seni mau ingatlah. Jadi siapa yang kau nak tipu ni sekarang ni? Kan? Itu dia. Bala Allah Ta'ala bagi. Tengok US hari ni, senyap sunyi. Apa nak buat? Nak kacau orang pun tak boleh sebab negara dia penuh orang. Berapa puluh ribu mati sehari. Kan? Juta dah yang mati US tu. Kes-kes baru di Indonesia 5,000 ke 7,000 kes sehari. Di Arab Saudi patut bulan ni dah start dah pergi umrah ni. Ada 52 syarikat yang dipilih. Yang terpilih saja boleh pergi. Uruskan bawa orang pergi umrah secara berperingkat. Tapi bulan ni macam mana? 3,000 lebih kes baru ke Arab Saudi setiap hari. Nak cakap apa? Kan? Australia dulu macam kita juga. Makin lama makin turun, dah tinggal nak declare, naik dia balik 200 lebih kes baru setiap hari. Langsung lockdown. Ni Malaysia tu pub Sibar Gangga, terkejut. Tiba-tiba dah beratus pula kes malam apa ini dah mula dah balik. Jadi kita beringatlah. Beringat kan? Saya tak ada tompek yang saya tak tunduk. Semua tompek tunduk. Almaklumlah saya lagi tinggi daripada mesin pengimbas tu. Konolah tunduk Cina tet ambil kan macam mana kan. Tapi dalam banyak keadaan saya bagi tangannya kan. Hari-hari lah tembak kat kepala bergogah hilang poin nak ceramah ya, kan? Bagi tangan je lah kan. Ayo. Kan? Jadi makna kalau kita minta dengan Allah, belum minta lagi Allah dah bagi. Malam tadi tolak tertidur, pagi tadi hidup lagi. Makna belum minta panjang umur Allah dah bagi. Kan? Syukurlah banyak. Jadi mana kata bencana yang paling pedih menimpa pada para nabi dan para wali. Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu telah berkata, bala merupakan pelita orang yang arif, menyedarkan orang yang murtad, memperbaiki orang mukmin, menghancurkan orang yang lengah dan lupa. Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan sabar. Bila kita ditimpa ujian, barulah kita nampak manisnya apa kesenangan yang kita ada. Kan, macam ayahanda bonda sekalian, daripada dulu sorik nak main sorik membesarkan anak, la ilaha illallah, payah tak boleh hidup tertidak anak dan negara lah. Siapa sangka hari ni boleh datang dengan macam melunjur pula tu kan. Dah tak contoh, tak payahlah berat contoh, senang hati kan. Sebab apa? Dah lopeh semua. Kalau ikut makin tu macam tak boleh bola nak dengan Zul tu. Sebab orang dulu ada sampai bagi anak kat orang suruh bola, punya susah dulu. Tapi hari ni alhamdulillah, rupa-rupanya buat tu firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu kan melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Macam itulah keluarga kepada Allah yarhamah kan, yang meninggal dunia ni kan Allah uji
Betul, Allah uji dia. Tapi ujian yang Allah beri tu manis kalau kita fikir balik. Fikirlah, perjalanan ni yang paling mulia sekali pergi ke surau. Kan Allah cabut nyawa dia. Kesabaran keluarga dia tu pula Allah bagi pula poin lagi, pahala lagi. Allahu akbar. Ingat doakan banyak-banyak. Doa banyak-banyak untuk Allah yarham. Saya kawan baik saya. Umur 23 tahun. Bayangkan, kena bunuh. Bukan kena apa, kat UiTM lah. Kena bunuh, kena tikam. Lepas tu masuk mahkamah. Masuk mahkamah, dapati apa? Tak cukup bukti, lepas. Ya. Tapi mak itu waktu hari pengkebumian anak itu, hari ni dah mati kena bunuh ni. Esok kawan baik saya daripada darjah 1 sama sekolah. Sampai kat kubur. Mak saya cakap dengan mak dia ni. Kau ampun, kau maafkanlah orang buat, tak apa. Dia kata, saya dah lama maafkan dah, tak apalah, saya maafkanlah apa juga orang buat. Senang hati, lapang dada. Macam saya kata, ujian Allah bagi kat kita tu pulang. Nak letak dalam cawan ke nak letak dalam belidi? Tahu belidi? Baldi. Kau tak faham belidi lah baldi. Kan cawan dengan baldi. Ambil cawan ni, letak garam, letak air, bancuh, minum. Apa rasa? Masin. Rasa masin. Tapi kalau letak dalam baldi, letak dalam amount yang sama, tapi sebabkan kawasan dalam baldi ni lapang, penuh air, tak terasa mana masin itu. Lapangkan hati kita, fikirkan kebaikan-kebaikan Allah bagi. Ingat, Allah Ta'ala bagi suami, isteri, anak-anak semua pinjaman. Dunia semata-mata. Maka bersenang hatilah kita apabila anak isteri kita dijemput dengan cara syahid dunia. Kena bunuh, tanah runtuh, mati lomeh, aksiden, ini semua syahid dunia. Kan? Syukurlah banyak-banyak. Kan? Syukur banyak-banyak. Doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Daripada meninggal apa? Meninggal tengah megang mikrofon kat kedai karaoke Tom Yam. Allah Akbar. Betapa koreh dah. Lah mati. Koreh dengan mikrofon bawa sekali punggah. Bayangkan tu. Apa rasa? Malu kan? Jadi kita minta tu sebab hari-hari imam doa, Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Minta tolong ya Allah, berikanlah kesudahan yang baik. Jangan beri kami kesudahan yang tak baik. Arwah atuk Syamsul Amri bin Ismail. Abah saya Ismail bin El Alias. El Alias bin Wahab. El tu Labai. Arwah atuk saya tu dalam IC tu memang El Alias. Arwah atuk saya tu dia sakit pinggang tengah hari, panggil lah di esok telefon anak abah saya, arwah abah saya bawa lah kita semua baliklah kampung naik bas, balik kampung. Saya masa tu dah jadual. Saya tak faham lagi lah. Atuk sakit. Rupanya memang dipanggil kumpul mana je nak pergi bona lah. Dia sakit waktu potang tu dah sakit 20 tu dia baring. Dia buka gigi palsu tu. Dia cakap dengan wan saya, tinggal kau ya sampai ada dah tu. Contoh arwah atuk saya. Dia buka gigi palsu letak tepi bantal tu baring. Mengucap deh, meninggal. Allahu Akbar. Arwah atuk. Cucu pun belum tentu lagi macam tu. Kan? Bayangkan tu. Jadi macam mana lagi nak cakap? Jadi sebab nak bagi tahu kat kita kan, bukan hanya Covid dah. Tak sebab dek Covid Allah boleh cabut nyawa kita. Tengah duduk seorang budak di Singapura 22 tahun balik rumah, umur 22 tahun, muda lagi, balik kerja, mak cakap nak makan lah, kejap lah nak rehat jap, masuk dalam bilik, tak keluar-keluar apalah kena anak ni, pergi kerja dia tidur, nak kerja dalam kawasan muntah tepi bantal, rupa dah mati. Allah uji kan, macam tu, tak kira dah, tengah tidur. Saya pergi masa saya ceramah waktu 2015-2016 saya ceramah, datang sepasang suami isteri. Dia ingat ceramah lepas isyak, dia datang masa dekat isyak baru dia sampai. Wah, saya dah habis ceramah, dia jumpa saya. Dia kata, "Lah, tak sampai dengan ceramah hang. Kenapa lah? Lambat sampai pula." Itulah saya ingat lepas isyak, tak lepas maghrib. Oh. Itulah saya bawa hajat anak saya nak jumpa sangat dengan SD Samsul Debat, nak jumpa sangat. Oh ya, ke mana anak Anak saya dah meninggal. Hai. Apalah, itulah dulu dia daripada dulu dia memang minat betul. Dia kata, "Oh ya ke?" Saya tanya anak umur berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Dia meninggal macam mana? Meninggal dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Jarang lah tu. Dan dia kan setiap malam tak pernah miss tengok video Samsul Debat. Dia kata, tapi bukan tu sebab dia meninggal tau. Jangan bawa cerita pula.
Kau tengok lagi video ni, kau nak mampu kau tengoklah, jangan tak ada mana terus. Tak. Tapi budak ni, hamba Allah ni, ya Allah ya ke? Mungkin dia tengok juga ustaz-ustaz lain, mungkin dia tengok. Tapi makna kata, bayangan budak umur 11 tahun, Allah pilih dia tak ada dosa, suci daripada dosa. Dan kemudian setiap malam pula diisi pula dengan tengok video-video majlis ilmu. Fikirlah. Kan, bayangkanlah kan. Itulah dia. Macam-macam. Kita pun belum tahu lagi macam mana. Kan? Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa sakit semalam, dia sabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika lahir dari perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera meminta sembuh. Sampai macam tu sekali Nabi kata. Mana kalau sakit, jangan capek-capek minta sembuh. Jangan. Rugi. Sebab bila sakit, demam yang pertama, Allah tarik kesegaran badan. Kedua, Allah tarik apa? Allah tarik selera makan. Ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila Allah sambungkan kita balik, Allah kembalikan balik kesegaran badan. Allah kembalikan balik selera makan, tapi Allah tak pulangkan balik dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi sebut, kalau kamu sakit, jangan segera meminta sembuh. Macam tu sekali. Tapi memang tak teraya dah. Memang biasa kita minta dah orang lah, ya Allah tak tahan, ya Allah tak tahan. Allah mijak pun sakit, macam tumbuh tulang kat tumit itu. Kan? Ustazah Hasni kono itu. Kena Ustazah Hasni kan. Tumbuh ni tulang kat tumit belakang kan, masuk KPJ tu. Apa kono Ustazah? Entah bertuneh lah dia tu. Kan itu dia. Kan itu. Ayo, salah sian ni cakap tu kan. Tapi dia bagi ubek tu kan, bagi kurangkan sakit ni lama okeylah. Memang ada orang tua yang dulu yang kuat kojo pada muda tu, memang dia tumbuh ni belakang ni. Kan macam dia bila pijak tu memang sakit betul-betul. Kan? Macam-macam lah Allah uji kita kan. Sakit ni macam-macam. Ada seorang saudara saya lah dekat dengkel. Dia nampak orang accident, dia nak tolong orang accident, dia tolong accident, dia kena langgar. Tak sadar, 3 bulan tak sadar. Sadar elok. Dah sadar elok semua, tangan, badan semua tonggak macam biasa, macam tak nampak accident. Rupa-rupa ada satu pula kurang. Allah hilangkan deria rasa kat lidah, saraf kat lidah itu mati. Ya Allah, hari pertama dia makan, dia lempar pinggan tu sebab tak rasa apa. Masin tak ada, podeh tak ada, apa tak ada. Bayangkan tu. Malam ni tak ada lah sahabat saya ikut malam ni, ada seorang tu yang ada seorang baru ikut. Dia nak menego kat tempat yang saya camah, ada seorang lagi tu. Dia budak Ampangan, tapi dia kahwin dengan budak Indonesia. Daripada Yogyakarta. Kawan tu dia dah macam mana dia dapat idea kat Kuala Lumpur tu, dia gamak dia sedekah lah. Hari Jumaat dia sedekah kat orang sembahyang Jumaat. Lepas tu orang minta dia punya resepi lado podeh tu. Rupa lado tu dibawa daripada Indonesia betul. Itu hari tu dia datang masa musim PKP tu, adalah dia minta saya tolong iklan kan. Tapi malam ni dia tak ada lah. Dia buat resepi tu, satu tu sambal hijau. Sambal hijau tu dia podeh sikit-sikit lah, bulih lah. Satu tu sambal mak kandung. Sambal mak kandung. Sambal mak kandung tu podeh lagi daripada sambal hijau, tapi dia ada manis-manis sikit. Tapi paling podeh sambal mak tiri tu. Sah podeh saya berai macam saya tak dapat makan tu. Sah podeh. Tapi memang lada tu dia tanam dekat Taman Tok Wan Ampangan tu. Dia taman Tok Wan Mahmat Mentua dia tanam situ. Memang dia naik warna dia hijau kuning ya. Tapi memang podeh betul lah. Kan? Jadi malam tak tahu. Ada satu lagi dia kata ustaz. Ada satu lagi ustaz dia kata apa? Sambal iblis. Kau sambal bilis ke sambal iblis gitu. Memang podeh betul-betul, tapi itu tak boleh jual sebab 2 hari dia tahan. Sambal tu tak tahan. Yang sambal lain tahan 3 bulan, sambal tu 2 hari. Bayangkan. Sambal pun boleh jadi ni kan. Tu dia. Tak terdayu dah. Lidah dah tak rasa macam mana? Podeh macam mana pun tiba-tiba dah sakit parut dia, tapi lidah tak rasa apa. Macam mana? Allah tarik sikit dia nikmat kan? Itu sebab kena syukur. Macam kita kan. Allah biasa kita lahir. Adakah doktor tanya? Okey, baby ni nak manual ke nak automatik? Tak ada doktor tanya dah. Manual macam mana lah? Jantung kena pump sendiri. Tarik nafas sendiri, kembang-kempis hidung semua sendiri. Tekannya nak laju, nak slow. Tak ada. Allah bagi semua automatik. Tapi bila Allah bagi, mana Allah boleh tarik tak? Boleh. Jadi bila Allah tarik, jangan komplain. Kan? Allah sayang kayak gitu. Kan? Allah sayang kayak gitu. Bayangkanlah kalau pam jantung pun manual. Cap. Terolak cap laju. Tapi bila dah ngantuk tu cap.
Dah lupa pam, seorang meninggal. Seorang meninggal. Setiap kali mesyuarat jawatankuasa surau akan bincang. Penceramah ni datang berapa ramai meninggal. Malam tadi 5, jangan panggil lagi dah dia. Ramai benar meninggal malam tadi. Kan? Tak macam tu dah. Semua auto Allah Ta'ala bagi. Jadi bila Allah bagi, Allah boleh tarik balik. Jadi jangan kita komplain dengan Allah. Tapi bila kita syukur, lagi hebat kedudukan kita. Kejap lagi kita akan kongsi. Kan? Telah berkata Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, barang siapa tidak diuji antara tiap-tiap 40 hari dengan satu bala, kedukaan atau musibah, maka tidak ada kebaikan baginya di sisi Allah. Makna dalam tempoh 40 hari mesti ada ujian. Mesti ada. Tak ada siapa yang happy. Ada orang, aku senang, hidup aku okey. Tu bahaya tu. Bahaya. Barang siapa tidak diuji, tak ada kebaikan. Makna dia jauh daripada rahmat Allah sebenarnya. Mesti kena ada ujian enggak? Tiba-tiba anak sakit, mesti ada setiap hari. Kenapalah ada yang masalah dalam hidup aku ni setiap hari? Relax. Kan, makna Allah sayang kat kita. Kan, keluar orang, apa hal? Selipar hilang. Ujian. Selipar baru boleh weh. Sabar, Eden dah banyak kali dah hilang selipar asnya. Yo ko. Mika cana kau pek? Dah rembat lah siapa punya yang ada. Tu tak guna betul. Patutlah dia tak ada masalah, dia bagi masalah ke orang. Orang ajar betul. Kan, dan relax ya. Rupa dia rembat selipar orang, tak guna tu kan. Dan orang lain ni masalah. Kok yo pun tanyalah, mam saya nak pakai yang selipar wakaf ni boleh tak? Sok saya pulangkan balik. Tak ada ya sikit. Tak ada lah kan. Tak bukan orang sini dah ni contoh tu kan. Dol terasa orang kan. Tak. Jadi makna kata 40 hari kalau diuji tu, makna kalau kita setiap hari diuji kan, tak apa, sabar. Kita cari jalan. Macam tu ya. Bila diuji ya tak komplain. Ni Allah saja nak uji aku ni. Kan? Sangka baik. Dan Nabi tahu, Nabi kata Allah bagi tahu yang sungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Janganlah sangka buruk. Ini semua bala ni. Kita cakap bala, memang bala. Allah bagi ujian ni adalah ni benda baik Allah nak bagi macam tu. Macam PKP gitu kan. Macam tengok. Alhamdulillah selama ni saya semayang, saya ceramah satu Malaysia. Jadi bila PKP saya ceramah satu rumah. Kojap dapur, kojap ruang tamu, kojap kat tengahnya, kojap kat bilik. Puih mencari line yang clear. Puih tu. Pernah sekali tu macam ni cakap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, 2 jam motivasi untuk konten pelajaran Malaysia. Habis 2 jam baru tahu menatang tu tak on. Mampu yang Putrajaya nunggu pula tak mula-mula ni gitu kan. Ayo nak baik macam mana Tuhan uji kita kan. Potang tu ulang lah lagi kedua tu. Tajuk yang sama. Dah lunyai yang betul. Assalamualaikum. Dan lain nada. Kan ujian. Tapi syukurlah. Saya cakap dengan rumah saya, yalah marin kau heboh nak kau bang. Kan ceramah. Sekarang kau nampak abang kau dekat rumah. Okeylah tu. Kan nampaklah. Dan nampaklah kerajinan isteri kita masak. Makin tak ada masa masak. Hari-hari masak semenjak masuk grup masak tak jadi ni kan. Tentu. Hari-hari masak. Aduh. Kan. Bayangkanlah periuk nasi yang bulat pun jadi pek sagi. Semua online. Tin. Aduh je barang sampai. Kan. Sekarang punya zaman. Macam mana? Ujian Allah bagi. Masa tu omeh 916 kurang nilai nak banding emas pelitup muka. Mahal tiba-tiba gitu dah. Baik sekarang nak kontrol RM1 satu. Dulu mahal Masa tu pakailah macam mana pun. Macam mana kereta kau besar sampai Giant beratur. Tak ada kira Samsung debat tak Samsung debat. Belakang kata belakang. Cakap apa? Beratur dah lah lomeh beratur dengan pakai emas tu. Allah doreh lah. Masuk dalam barang Nabi. Habis kau jual kat orang sebelum tu. Tu dia. Ujian Tuhan bagi kita tak kira siapa. Kan? Saya maksa mula-mula kena PKP tu. Hari ni kena lebih kurang. Esok tu saya pergi ke, saya dapat surat. Saya dengan Ustaz Amin Idris pergi ke Puchong untuk rakaman iklan. Macam mana cara nak batuk, macam mana nak berosin, macam mana cara nak pakai hand sanitizer, macam mana. Semua tunjuk cara lah buat iklan tu. Masa tu adalah production buat tu, saya pergi. Keluar tu, ya Allah, memang tak payah nak gambar perasaan. Pertama kali ikut highway tu tak ada kereta.
Dan masalahnya daun-daun koring bersepah kat airway tu. Betul dia cakap, ya Allah apa nak jadi? Nampak mondong pula. Macam mana tak mondong? Nak maghrib memanglah mondong kan. Kolap nampak. Tapi nampaklah macam angin bertiup tu kan. Longang kereta tak ada. Ui, masa tu rasa macam nak pusing balik kan. Saya sampai kat sana, capek-capek lah rakam ni, capek lah nak balik dah tak selesa betul kat luar dah masa tu. Tak tahu apa nak jadi. Macam orang kata macam semboyan apa kiamat nak sampai lah macam tu. Tapi kita tak nafikan tu sebenarnya. Kita kena terima hakikat makna memang dah dokek benar dah. Memang dah dokek benar. Sebab tanda-tanda tu semua dah ada. Semua dah ada dah. Bayangkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj dulu, Nabi kita jumpa dengan perempuan tua bongkok 3. Perempuan tua tu apa Jibril kata? Kau tengok tu. Itulah dia dunia, Jibril kata. Dah tua benar dah, tunggu masa nak kiamat. Masa tu dunia dah tua. Bayangkanlah zaman kita lebih lagi. Tanda-tanda tu banyak benar. Tengok kat Makkah ke Madinah, apa jadi langang. Dulu polis tu kemen hana li mengalau gitu kan. Haji. Dia marah gitu. Hari ni monong dah tak ada siapa nak dialau. Tak kabil-kabil menang siapa dia menang sama dia, betul tak? Itu kita tak pernah sangka benda tu berlaku kan. Macam mana? Hakikat kan? Itulah dia. Tapi Allah uji siapa? Allah uji semua. Ada orang rumah besar, kereta besar, Allah uji. Duit banyak lah kita tahu di rumah besar. Kereta sampai 6-7 biji kereta kat rumah. Orang gaji rupa tak boleh pergi ke rumah tu sebab dia PKP. Sebab orang gaji jenis berulang bukan duduk kat situ. Lepas tu pula driver pun tak boleh datang. Dia tanya, ada tak bantuan bekalan makanan untuk kami? Bayangkan dia tanya, sebab suami dia terkandas kat luar negara, tak tahu khabar hidup apa ke tak tahu. Rupanya kat Sanun pun kena tahan dekat wad, rupanya kena kuarantin. Duit pun tak tahu macam mana nak sampai kat dia, pun tak tahu macam mana nak communicate pun tak tahu dah. Nak kata apa? Jadi makna kata Allah dah bagi signal yang cukup besar kat kita. Ujian ni untuk buka mata. Untuk buka mata, untuk sadar. Tu sebabnya kita tengok. Alhamdulillah. Sekarang ni masjid dengan surau tak ada lagi ada isu tak sampai 3 saf semain subuh. Berlebih sampai 7 saf sebab penjarakan sosial. Dek jarak tu sampai 7 saf sampai kan. Kan? Tapi sendiri mau ingatlah, mana kata kita kena datang. Ada peluang datang. Kan? Kita bersih boleh lagi. Sekarang Allah bagi lagi peluang. Nampak tak? Kita boleh datang lipat gandakan pahala kita dengan semayang berjemaah kat surau, kat masjid. Tapi bila dah buka balik peluang kita tak ambil, rugilah kita. Rugi. Payahlah nanti duit minyak apa semua. Kau berkira dengan Allah Ta'ala dengan duit minyak nak datang. Kau simpan yang kita tu selubung frame kan. Jangan bawa kita tu dah. Duduk rumah tu, menjalalah dalam rumah tu. Sampai koput. Kan? Ada. Keluar kan. Baik, semayang jemaah. Bayangkan kita bersiapnya pakai butang, siap nak pergi semayang. Pakai baju Allah bagi pahala. Ya, nak tunjukkan dunia sebentar. Apa benda yang kita nak sombong? Kan? Benda nak sombong. Hari tu orang tempah baju Melayu. Ini baju raya ni kalau aku pakai pagi raya ni buntang orang tengok ni. Adalah lain putih ni baju hitam contohlah. Apa sekali PKP bondo kan? Tak sampai tunjuk dah. Kau masuk dengan mana dalam Facebook orang tak tahu. Ngitah baju tahun lepas tak apa orang tak tahu. Kan apa benda nak kita tunjuk? Tak payahlah. Semua Allah Ta'ala bagi pinjam kan? Penyanyi tak boleh menyanyi, pelakon tak boleh berlakon. Apa lagi? Apa benda yang kita buat? Yang berniaga pun. Tapi alhamdulillah ada yang berniaga bagus. Sahabat saya yang dekat Taman Alamanda lah, berniaga cakwe tiaw. Alhamdulillah kata. Alhamdulillah dalam musim PKP ni lagi okey dia berniaga tu. Sebab apa? Dia pakai food panda ke apa tak dia pakai tu kan. Dia kata ramai orang order memang nak makan. Yalah. Selama ni duduk kedai mentah darah tak banyak dah, makan sikit minum lebih berburak sampai tengah malam. Yang ni order memang nak makan. Betul juga dia cakap. Jadi hikmah tu cari sendiri. Ada hikmah tu. Kan? Makan tidur tengok TV. Makan tidur tengok TV. Rancangan drama Korea tu back to back tengok. Habis khatam tu. Semua cerita khatam.
Kalau lah episod drama Korea tu zikir dah ramai jadi wali dah kan. Kan, tapi itulah. Sudah ada makan tu Datuk Hatan cakap saya. Datuk Hatan, Ustaz, kita lepas 3 bulan ada makan terdarah, 3 bulan, lepas 3 bulan badan masing-masing macam pelampung tu. Kita pergi kat PD terapung, ya, dia kata. Dia cakap tu. Saya kata dia tak yo pula makan ni apa tak kan. Ya. Tu pun berapa ramai yang sebenarnya bekerja di rumah. Dia ada 3 jenis orang yang Allah Taala uji dengan PKP ni. Pertama, makan gaji. Yang makan gaji ni pula ada 2. Satu yang memang suka kerja kat rumah sebab tak payah pergi kerja. Best betul, biar lama-lama sikit PKP ni. Yang kedua, susah betul kerja kat rumah ni. Biarlah copek pergi pejabat. Itu orang yang jenis jaga amanah nak kerja. Sebenarnya kat rumah susah nak jaga amanah kerja ni. Kan baru buat kerja kan, nak makan apa? Baru nak buat kerja, jom minum. Nak buat kerja, bang cerita best ni, tengoklah TV. Contoh cabaran ni kan. Kategori yang kedua, orang yang menego. Ada yang diuji sampaikan habis duit modal, duit simpanan habis semua, tak habis, licin kerja. Dan kategori yang ketiga adalah orang yang mencipta peluang baru. Dia cari jalan. InsyaAllah rezeki Allah bagi, dia kata. Percaya. Buat benda-benda lain. Benda yang tak biasa dia buat pun buat. Bayang ada seorang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang seorang kakak ni, dia cerita anak dia interview nak jadi pilot. Alhamdulillah lulus harian zap, sampai surat kontrak pap sign, tanya dia kata berhenti kerja tempat lama sampai tempat kerja baru, lapu di besok tu PKP. Apa benda dia kata bang tak tahu apa. Kan ni Allah uji ni cakap apa ni, cerita ni ini yang berlaku. Tapi mana bila kita sentiasa, kalau kita nak rasa hati kita ni syukur, pertama tengok apa yang kita ada. Alhamdulillah ada anak bini kita lagi, ada keluarga kita lagi. Alhamdulillah ada rakan-rakan jemaah kita lagi. Syukur. Kedua, tengok orang yang lagi susah daripada kita. InsyaAllah kita akan rasa syukur dan bahagia. Dan yang ketiga, ingat apa yang kita ada semua Allah bagi. InsyaAllah kita selesai hal tu. Kan? Okey, sambung. Daripada Muaz bin Jabbar radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Allah menguji hamba yang mukmin dengan satu bencana, dia berkata pada malaikat pencatat amal buruk, hapuskan catatan daripadanya. Bila catatan amal buruk tu ada, kau padam bila orang tu diuji. Dan berkata pada pencatat amal baik, tuliskan untuk hamba ku lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Makna benda baik kita buat, catat lagi baik lagi, lebihan markah itu. Tuan. Kan? Tersebut pula dalam sebuah hadis Nabi SAW baginda bersabda, ketika seorang hamba sakit, Allah mengutus 2 malaikat kepadanya seraya berkata, lihatlah kalian apa kata hambaku. Jika dia berkata Alhamdulillah, maka dia beritahukan kepada Allah. Kan? Dia lebih tahu lalu berkata, aku berjanji untuk hambaku, jika aku mematikannya, aku masukkan dia ke dalam syurga. Kalau orang tu sakit, pergi tengok 2 malaikat, kau pergi tengok apa khabar. Kau tengok apa khabar si Syahrudin tu, bukan nama sebenar. Cek, apa khabar? Allah, agak Allah bagi dan buat domam ni biar dan rehat kat rumah agak. Alhamdulillah, syukur dapat dia baring kat rumah. Kalau tidak tak berhenti doh, ya kerja nak buat. Contohlah. Kalau macam tu lah kata dia, bila malaikat report ke Allah Ta'ala, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalaulah dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Yang lebih baik. Itu sebab orang yang elok domam semua bono nak buat mesin rumput, basuh motor, berjalan. Woi, jomlah, mana nak minum? Dia punya semangat lain sebab daging dan darah baru tukar. Kan? Tetapi kalaulah orang tu merungut. Orang tu merungut macam mana lah? Allah tahu lah domam ni. Aduh, mati lagi baik. Dia lah cakap macam tu. Apalah balo lah dan napek ni. Dia mengeluh. Maka Allah Ta'ala sebut pada malaikat tu, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Nak tunjukkan Allah tak suka kita mengeluh, mengungut. Kan? Ingat tu. Tersebut dalam kisah, ada salah seorang lelaki fasik daripada Bani Israel. Orang sekampung tidak dapat lagi membendung kefasikannya. Mereka mengadu kepada Allah. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa AS bahawa di antara Bani Israel itu ada seorang pemuda fasik. Kemudian Musa mengusir pemuda itu dari kampung mereka, sehingga mereka tidak terjilat api neraka oleh kefasikannya. Sebab kalau ada dia tu parah gitu, dihalau orang-orang yang fasik ni. Ni akan ada tajuk nanti, antara fasik dan munafik, nanti ada tajuk dia.
Kemudian Musa mengusir pemuda itu dari kampung mereka sehingga mereka tidak jilat oleh api neraka oleh kefasikannya. Maka pergilah pemuda itu ke suatu kampung. Kemudian Allah SWT memerintahkan lagi agar Nabi Musa AS mengusirnya pada satu kampung, usir dia. Kan? Maka dia usir pemuda itu sehingga pemuda itu pergi ke satu tempat yang tidak terdapat manusia, tanam-tanaman, binatang liar atau burung dah tak ada, tanah kering kontang gersang, tak ada apa. Di situlah dia sakit dan tidak ada pula yang menolong. Dia jatuh rebah ke tanah. Dia meletakkan kepalanya sambil berkata, kalaulah kepalaku dipangku oleh ibuku, tentulah dia mengasihiku. Kan? Tentulah dia menangis meratapiku. Kalaulah ayahku ada di sini, pastilah dia akan menolong dan merawatku. Kalaulah istriku ada di sini, tentu akan menangisi kematianku. Jika anak-anakku ada, tentu mereka akan tersedu-sedu mengiringkan jenazahku. Lalu mereka akan berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku ini yang lemah, fasik, derhaka, yang terusir dari kota kampung dan dari kampung ke padang yang gersang, yang keluar dari dunia ke akhirat tanpa harapan satu apapun. Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari orang tuaku, anak-anakku dan istriku, namun janganlah Engkau pisahkan aku daripada rahmat-Mu. Maknanya di penghujung tu dia sabut tu, hujung tu dia berserah pada Allah. Janganlah Kau jauhkan aku daripada rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau telah membakar hatiku sebab berpisah dengan mereka, namun janganlah Engkau bakar hati ini dengan neraka-Mu. Dia merayu pada Allah kerana kemaksiatanku. Kemudian Allah mengutuskan bidadari. Allah hantar bidadari menjelma menjadi istrinya. Begitu juga Ghilman, anak-anak syurga, menjelma menjadi anak-anaknya, serta mengutus malaikat seolah-olah menjadi bapanya. Maka mereka duduk di sisinya dan meratapinya. Lalu lelaki itu berkata, sesungguhnya ini ibu bapaku, istriku, anak-anakku telah hadir di sisimu. Maka legalah hatinya sehingga pulang ke rahmat Allah dengan suci, terampun dosanya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kau pergilah ke satu padang di sebuah tempat di sana. Kau pergi dekat sana, di situ telah mati seorang wali, seorang yang hebat agamanya. Pergi ke sana, maka hadir dan uruskanlah jenazahnya. Suruh uruskan dia. Ketika Musa AS sampai ke tempat itu, beliau melihat pemuda yang diistirnya dari kota. Ni pemuda yang aku halau itu. Apa hal pula tiba-tiba dia ni dianggap wali oleh Allah Ta'ala? Kan? Maka dengan sebab itu, kan? Diusir dari kota, dari kampung dengan perintah Allah. Juga baginda melihat para bidadari. Ada pula bidadari yang mengerumuni orang ni. Lalu baginda berkata, ya Tuhanku, bukankah ini pemuda yang aku usir dari kota, dari sebuah kampung atas perintahmu? Maka Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku telah merahmati dan mengampuninya sebab dia meratap di tempatnya. Dia tinggalkan kampung halamannya, kedua orang tuanya, bahkan anak-anak dan istrinya. Maka aku utus para bidadari menjelma sebagai ibu dan istrinya, malaikat sebagai bapanya. Mereka mengasihi kepedihan dan pengasingannya. Sesungguhnya jika orang meninggal di tempat yang jauh, maka ahli bumi dan ahli langit akan menangis mengasihaninya. Lalu bagaimana aku tidak mengasihinya sedangkan aku maha pengasih? Dia ingat Allah, dia sebut tu. Bila sebut dia ingat Allah, maka Allah Ta'ala pun membantunya. Jika seorang menghadapi sakaratul maut di pemusafiran, Allah akan berkata, wahai malaikatku, ini adalah orang asing sedang bermusafir. Dia meninggalkan anak dan isteri dan orang tuanya. Jika dia mati, tiadalah yang menangis dan meratapinya. Kemudian Allah menjadikan seorang malaikat menyerupai bapanya, menyerupai ibunya, seorang lagi menyerupai anaknya, dan seorang lagi menyerupai keluarganya. Mereka masuk dan membukakan matanya sehingga dia melihat orang tua dan keluarganya. Senanglah hatinya sehingga dia menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan bahagia. Kemudian ketika jenazahnya diusung, mereka menghantar ke kubur dan mereka mendoakan sampai hari akhirat. Nak tunjukkan tu istimewanya orang yang bermusafir. Orang bermusafir kan, bila meninggal dalam perjalanan, semua ada bezo, markah itu Allah Ta'ala bagi, kan? Allah Maha halus penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Asy-Syura ayat 19. Ibnu Atha berkata, akan terbukti keteguhan dan kebohongan seseorang hamba suatu berlakunya bencana mahupun kemakmuran. Nampak? Nak tengok orang tu betul-betul beriman pada Allah ke tidak, tunggu waktu dia ditimpa bencana. Masa tu baru nampak. Kita nak konakan kawan kita pun tunggu bencana datang kat kita, pun kita boleh konakan kawan kita mana. Tiba-tiba dia timpa musibah, kita susah tengok siapa tolong kita. Time kita senang, ramai yang mengimpit kita. Tapi time kita susah, tengok. Tanyalah ayahnya bonda yang dah lama hidup kan? Tanya. Betapa banyak kali dah sepanjang hayat kita bila bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Akhirnya Allah jugalah tempat kita mengadu. Kan? Bayangkan. Allah lagi kita minta, lagi Allah gamar. Tapi manusia kalau hari-hari minta menyampah apa nak tahu? Cuma minta, minta ni lah, minta tolong ni lah, tak ada nasib kau ya.
Bagilah orang lain pula, itu manusia. Tapi dengan Allah, memang Allah cemburu kalau kita minta dengan manusia tapi tak minta dengan Allah. Nah, itu akan sampai tajuk dia juga. Banyak tu dalam bab dalam 50 ke 51 macam itulah tajuk tu. Kita baru bab 3, ada lagi 49 ni kan. Insya-Allah kita tiap-tiap bulan rugilah orang yang tak datang malam ni. Kan Samsul debat tak ada dia heran dekat surah Muqarrabin ni. Tiap-tiap bulan langsung kita orang macam tu kan sekarang. Kan insya-Allah. PKP ni baru tinggal nak sambung balik. Okey tu, tak ada masalah. Buat je. Kan? Kuliah-kuliah lain mana yang boleh sambung. Kan? Buat je. Jadi kita sambung balik. Barang siapa tidak rela, ni ayat dia. Kan? Bila ditimpa bencana, tapi ni, barang siapa bersyukur di saat makmur, makna bersyukur bila diberikan nikmat, saat senang, kan? Tapi mengeluh bila ditimpa bencana, jelas dia orang yang dusta. Bila senang dia syukur, tapi bila susah dia lupa ke Allah Ta'ala. Maka orang ini dusta. Meskipun orang yang mempunyai segudang ilmu, tapi mengeluh jika terkena angin bencana, sungguh tidak berguna ilmu dan amalannya. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak rela dengan keputusanku dan tidak syukur pula dengan pemberianku, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Ni cerita tadi. Bila kita mengeluh ni apa semua, kita komplain, maka carilah Tuhan selain daripada Allah. Wahab bin Munabbah bercerita, ada seorang Nabi yang telah menyembah kepada Allah selama 50 tahun. 50 tahun beribadah. Kan? Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah mengatakan, aku telah mengampunimu. Allah Ta'ala beritahu. Kan? Dia bertanya, mengapa engkau mengampuni aku sedangkan aku tidak pernah berdosa? Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan dan tidak tidur semalam suntuk. Kemudian dia mengadukan perihal, mengadu dia sakit Allah, agak bongkak lah, mengoning-ngoning kaki gitu kan. Faham tak mengoning? Pada nyut orang Kedah kan. Jadi makna kata bila dah kena tu kan, aduh sakit ya Allah, dia mengadu kat Allah pagi tu. Maka pohon yang menimpa kakinya itu bersuara. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah telah berkata kepadamu bahawa ibadahmu yang 50 tahun itu belum cukup untuk menebus keluhan itu. Maknanya 50 tahun punya ibadah seorang Nabi tak boleh nak cover satu keluhan dia tak ada Allah Ta'ala. Tanyalah diri kita balik, berapa kali kita mengeluh sehari? Aduh, lambik pula orang tua ni. Laki lambik bersiap tak? Bini lambik bersiap mengeluh, lambik pula. Orang nak copek hege. Kan mengeluh tu. Halah, hai orang dah siap time ni lah nak terberak, jadi marah laki pula. Macam tu. Hai, time ni lah nak mati enjin. Dia nak dong ceramah malam ah. Nampak mengeluh. Aduh, time ni lah rotek mati. Mengeluh. Aduh, hai, time ni lah nak kena servis pula kereta. Apa dah hal? Sungkup kan kereta tu. Jangan marah. Kan? Tapi itulah dia. Jadi Allah uji kita tu. Jadi macam mana cara kita menghadapinya? Nanti besok kita akan belajar juga nanti tentang sabar, redha, pasrah. Kita belajar. Pasrah ni kita berserah lah, tak ada apa dah. Tapi redha ni adalah kita letakkan pada Allah Ta'ala. Terima apa juga ketentuan Allah bagi kat kita. Ini Allah sayangkan dia. Allah ambil nyawa suami aku ni sebab Allah sayangkan dia. Ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan ya Allah agar dapat aku menghadapi hidup ini tanpa suamiku. Memandangkan kau telah ambil dia dariku ya Allah. Sungguhnya kau lah maha pengasih, maha penyayang, lebih maha mengetahui apa jua yang berlaku. Mana yang baik, mana yang buruk. Itulah. Sebab kita selalu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kita sorah, tak ada kudrat kita, tak ada kuasa dah kita ni. Sorah ke Allah Ta'ala lah segala-gala. Jadi ingatlah ya. Jadi kesimpulannya, bersabarlah kita banyak-banyak atas apa juga. 3 jenis sabar. Sabar untuk taat perintah Allah, dapat 300 darjat pahala. Darjat syurga yang Allah Ta'ala bagi, tingkatan darjat kita. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah, maka kita dapat lagi 600 darjat tingkatan pahala gitu. Dan kalau kita sabar atas segala ujian dan bencana yang Allah Ta'ala beri kepada kita, musibah Allah bagi kat kita,
maka Allah bagi 700 tingkatan pahala untuk kita. Jadi apa yang kita nak, itulah yang terbaik Allah bagi kat kita. Nah, itu saya kata tu, kuliah kitab Mukasyafatul Qulub ini, penenang jiwa ini, daripada Imam Al-Ghazali. Mukasyafatul Qulub ni penenang jiwa. Donga ni tenang hati. Kan? Yo tak yo pula lah. Banyak ujian Allah bagi kat aku. Rupanya Allah sayang kat aku. Macam tu lah. Kan tenang hati. Allah bagi aku ujian ni, bukan semua orang dapat. Lepas tu fikir, kalaulah aku rasa aku sedih, ada orang lagi sedih lagi. Yang saya pergi jadi tetamu dekat mingguan wanita, yang Allah uji seorang perempuan yang keguguran ni, bukan keguguran ni, misteri kehilangan janin tajuk tu. Bayangkan, dah mengandung, buat kad merah tu, buku merah tu dah buat. Bulan ke-7 tiba-tiba lopong paut tak ada apa. Kampih tiba-tiba. Allah uji tu. Dan rupanya perempuan ni Allah uji 4 kali hilang janin dalam paut. 5 kali keguguran, 4 kali hilang janin dalam paut. Fikirlah kalau kita duduk tempat perempuan tu. Perempuan tu sampai cakap ke suami, bang, abang kahwin dan lain bang, saya ni dah cacat dah, sampai putus asa dia. Tapi suami tak apa, kita ikhtiar berubek, pergilah perubatan Islam. Alhamdulillah, anak dah 2 dah. Tapi bayangan, cerita tu nak tunjukkan ujian Allah macam mana. Bila Allah izinkan satu ujian tu datang kat kita. Jadi macam mana pun, apa juga ujian Allah bagi kat kita, kita kena ingat Allah tak akan uji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Percaya tu. Bila minta dengan Allah, kenapalah doa aku tidak dimakbul oleh Allah? Kan? Selalu orang cakap ni. Kena yakin bila kita minta dengan Allah, ada 3 je option. Kena yakin 3 je option. Pertama, Allah makbulkan sebiji macam apa yang kita minta. Kedua, Allah tak makbulkan sebiji macam kita minta, tapi bagi lagi baik lagi daripada apa yang kita minta. Ataupun yang ketiga, Allah tak makbulkan ke atas dunia, tapi Allah makbulkan akhirat besok, Allah bagi yang lagi baik, lagi kurniaan untuk kita. Kena yakin 3 tu je option. Orang yang yakin dengan darul akhirah, siapa yang yakin dengan hari kiamat, insya-Allah mudah-mudahan berjaya. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah bagi peringatan kat kita. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu. Malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya perasaan bahagia. Jadi kejarlah akhirat banyak-banyak, insya-Allah kita bahagia. Kejar dunia dapat sebahagian, malahan hati kita tak akan bahagia. Kekayaan yang sebenar dalam jiwa kita adalah tenteram dan tenang. Itulah kekayaan yang sebenar. Duit banyak tapi tak pek tidur, takabil mikir mana nak cik duit lagi, tak ada mana kaya dah. Dan sakit jantung, sakit apa, macam-macam penyakit datang, pil 1 kilo makan. Sebelum nak makan adalah pil cair ni lah, pil ni lah, pil itulah. Lepas makan kena tolan nak ubek ni. La ilah sorry, sudah tak rasa apa, rasa payau, rasa ubek. Kan? Jadi mana kata sekarang senang, sakit lutut dia makan laju. Kan? Sup kambing, sup tulang, apa sup bagilah. Terperanjat jin tu, tulang pun dibalun kan. Nampaklah. Dikunyah bukan disodot, dikunyah. Siap straw sup giabok tu. Kan? Tapi Allah bagi kelebihan kayak gitu. Allah bagi ni, Allah tarik ni kan. Nak benar jadi popular, contohlah kan, bagilah dan popular, jangan minta susah, nak minta darah pun payah. Iyo, baru duduk ambil gambar ya kan. Iyo, jadi itu yang saya cakap tu, maknanya kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ujian dan musibah Allah bagi itu sebab nak meningkatkan darjat kita. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi siapa yang nak dapatkan kitab tu, dapatkan sampailah kita habis besok jilid 1 ni, besok untuk bab 1 sampai bab 10 kan. Bab 10 kan. Nanti kita akan sambung pula nanti bab boleh sampai bab
yang selanjutnya. Jadi kita bukan apa, bila kita boli dengan surau tu sambil kita menyumbang kepada surau. Itu yang paling penting sekali. Kan? Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.